Dr. Siti Maria binti Mahmud. Terima kasih. Terima kasih Tuan Dipertua. Soalan saya nombor 8. Ya, silakan Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Ketua Raja. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Tindakan membuang bayi merupakan satu perlakuan yang tidak bertanggungjawab dan berperi kemanusiaan serta merupakan gejala sosial yang memerlukan keprihatinan semua, termasuklah penglibatan pihak NGO untuk mengatasinya. Kementerian ini telah bekerjasama dengan Pertubuhan Kebajikan dan Pengurusan Anak-anak Yatim Kuala Lumpur atau Orphan Care untuk menyediakan pusat jagaan bayi yang tidak diingini atau dengan izin BBH. Penubuhan pusat ini adalah untuk memberi perlindungan kepada bayi yang dibuang atau tidak diingini sebelum diserahkan kepada keluarga angkat. Untuk maklumat ahli yang berhormat, kerjasama yang dijalinkan ini meliputi aspek perlindungan sementara, penempatan di dalam program penjagaan dan pengangkatan, termasuk pengurusan data serta aspek promosi ke atas program penjagaan dan pengangkatan. Sehingga kini seramai 13 orang bayi telah pun ditempatkan di pusat ini. Walau bagaimanapun, Tuan Yang Dipertua, oleh kerana BBH ini baru saja ditubuhkan, analisis keberkesanannya belum dapat dilaksanakan. Selain daripada itu, kerajaan juga mengambil tindakan dengan menyediakan tempat perlindungan kepada kanak-kanak dan wanita yang hamil luar nikah agar mereka dapat melahirkan anak dengan selamat. Institusi-institusi di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat yang menyediakan perlindungan untuk golongan tersebut ialah Taman Sri Puteri iaitu sebanyak 4 buah dan 2 buah pusat jagaan Sina Kasih. Tuan Yang Dipertua, Taman Sri Puteri menyediakan kemudahan perlindungan dan pemulihan kepada kanak-kanak perempuan berumur di bawah 18 tahun yang hamil bayi luar nikah. Sementara pusat jagaan Sina Kasih pula diwujudkan bagi wanita hamil luar nikah yang berusia 18 tahun dan ke atas. Selain itu, kementerian ini juga mempunyai 60 buah lagi institusi kebajikan, 104 buah pejabat kebajikan masyarakat daerah dan 55 buah klinik Nur Sejahtera yang bersedia untuk menerima bayi-bayi yang memerlukan perlindungan. Demi untuk meningkatkan keberkesanan, mereka yang bermasalah berkaitan bolehlah juga menghubungi talian Nur nombor 15999 untuk mendapatkan bantuan. Selain itu, JKM juga bekerjasama dengan Pertubuhan Sukarela Kebajikan bagi membendung masalah ini. Terdapat 8 buah pertubuhan sukarela kebajikan yang menerima geran daripada JKM yang menyediakan pusat perlindungan bagi ibu-ibu muda ini. Tuan Yang Dipertua, tanggungjawab bagi menangani gejala ini bukan hanya terletak di bawah tanggungjawab Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat semata-mata. Kerjasama dari pelbagai agensi kerajaan, badan bukan kerajaan iaitu NGOs dan sektor korporat juga penting dalam usaha membendung masalah pembuangan bayi ini. Begitu juga dengan tanggungjawab dan peranan masyarakat umum, terutamanya ibu bapa dan ahli keluarga terdekat, perlu ditingkatkan supaya gejala ini dapat ditangani bersama, di mana setiap rakyat Malaysia mempunyai tanggungjawab untuk bersama kerajaan mengambil segala usaha membendung masalah pembuangan bayi daripada terus berleluasa. Sekian, terima kasih. Yang Hormat Ketua Raja. Terima kasih Tuan Dipertua, terima kasih Timbalan Menteri. Saya ingin mengatakan bahawa permasalahan membuang bayi ini adalah only the tip of the iceberg.
Kementerian Jabatan Pendaftaran Negara mendaftarkan selama 4 tahun, tahun 1999 hingga 2003, 70,430 bayi dilahirkan di luar nikah. Persoalannya ialah kita bukan hendak menyalahkan kementerian atau sesiapa, cuma di dalam kita menangani masalah pembuangan bayi, kementerian baik rumah-rumah perlindungan yang telah disebutkan oleh Yang Berhormat tadi menyelesaikan masalah di penghujungnya sahaja. Ya, kita hanya menyelesaikan pembuangan bayi. Adakah puncanya, pencegahannya, perundangannya, dan segala bentuk yang kita tahu untuk mencegah kelahiran bayi luar nikah ini diambil kira. Ya, dan di dalam Islam tidak jelas, di dalam Al-Quran disebut wala taqrabuz zina. Ya, janganlah kamu menghampiri zina, innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Ia adalah satu perbuatan yang sangat kecil dan jalan yang sangat jahat. Jadi adakah kementerian ataupun kerajaan mengambil satu sikap bahawa gejala sosial ini perlu ditangani secara komprehensif dan mengadakan satu makmal, seperti kita buat makmal bagaimana nak menurunkan insiden jenayah jalanan, dan tanggungjawabnya merentasi semua kementerian. Ya, dan sekiranya dilakukan, Yang Hormat, kita perlu mengadakan satu polisi. Soalannya, adakah kabinet membincangkan satu plan tindakan komprehensif merentasi semua jabatan dan kementerian? Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Ketua Raja atas soalan tambahan yang telah dikemukakan. Saya memang bersetuju bahawa pencegahan itu adalah lebih baik dan lebih berkesan. Walau bagaimanapun Yang Berhormat, oleh kerana itulah untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, kementerian kami melalui JKM dan Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara iaitu LPPKN telah pun melaksanakan pelbagai usaha bagi menangani gejala ini, iaitu melalui tindakan seperti berikut. Mungkin Yang Berhormat tidak mengetahui tentang perkara ini, tetapi saya akan senaraikan. Iaitu yang pertamanya ialah kita ada menyediakan perkhidmatan kaunseling. Yang kedua ialah bengkel interaktif. Yang ketiga ialah melalui jawatan kuasa kebajikan kanak-kanak daerah, kita melaksanakan program kesedaran seperti pelaksanaan modul Smart Start, modul kasih, program Parenting at Work, modul I'm in Control, versi remaja dan versi ibu bapa, serta khusus kemahiran keibu-bapaan. Yang kelima ialah mewujudkan pusat aktiviti remaja Cafe 18. Yang keenam, melaksanakan program pengukuhan nilai keluarga. Dan 7, program kenali anak kita. Di samping itu juga untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, LPPKN juga telah mula melaksanakan pendidikan kesihatan reproduktif dan sosial bagi meningkatkan kefahaman dalam aspek seksualiti, pembentukan nilai kendiri dan perhubungan kekeluargaan antara gender terhadap pihak-pihak tertentu seperti institusi kebajikan, institusi pendidikan dan badan-badan bukan kerajaan. Sekian, terima kasih.